الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. Allamal insan ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung siri kuliah online kita secara live di bawah tajuk Belajar adalah jalan mudah ke syurga. Ini adalah siri yang kedua di bawah tajuk Belajar jalan mudah ke syurga. Sahabat sekalian, tadi kita membaca satu ayat daripada suratul Alaq, ayat 1 hingga 5. Inilah ayat yang mula-mula turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ayat yang berkait suruh beriman. Bukan ayat yang berkait tentang ibadat. Bukan. Tapi ayat berkait dengan ilmu dulu. Dia berkait dengan ilmu. Dan tajuk kita malam ini ialah belajar jalan mudah ke syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درحما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر." Maksudnya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah melorongkan jalannya menuju ke syurga. Perhatikan tulisan merah itu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menjalani satu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah akan melorongkan jalannya. Siapa? Kita yang belajar itu menuju ke syurga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim, kata Nabi, atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, wang emas, wang perak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Nabi-nabi hanya mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta benda kekayaan. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang paling banyak. Sahabat sekalian,
Maka di sinilah letaknya kita, supaya kita rajin-rajinlah kita. Apa tadi? Mencari jalan, belajar, menuntut ilmu. Dan ini ada kaitan dengan dengan yang selalu saya sebut pada sahabat sekalian, amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah. Antaranya yang telah saya sebut, satu, banyakkan zikrullah. Ini kita sudah lalui. Dua, banyak tilawatul Quran. Belum lagi. Tiga, banyak istighfar. Sudah kita lalui walaupun tidak sempurna. Empat, banyakkan selawat. Belum. Lima, banyakkan zikrul maut, ingat mati. Belum. Enam, banyak beri sebar salam. Ini pun belum. Yang ketujuh itu. Yang ketujuh itu yang sedang kita bincang. Apa dia? Banyakkan melazimi majlis ilmu. Ini buah tajuk mana ni? Amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah ataupun Nabi suruh kita buat banyak. Ini ada satu kitab kebetulan. Alhamdulillah waktu saya umrah bulan 12 yang dulu, saya dapat kitab ini. Banyakkan melazimi majlis ilmu. Jadi betul lah tadi tu. Hak Nabi sebut. Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan, kita kata beginilah, Allah buat jalan, buat lorong untuk orang itu ke syurga. Alhamdulillah. Sahabat yang saya kasih sekalian. Dalam satu kitab yang berkait dengan ilmu hati, kita panggil ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia membicarakan mengenai bahawa sangat penting kepada kita. Bukan beramal itu dulu, tapi ada ilmu itu dulu. Bukan beramal dulu. Di antara pertanda hati yang bersih, qalbun salim, ialah perhatiannya terhadap kesahihan dan penerimaan Allah terhadap amalan yang diambil kira bukan banyaknya amalan semata-mata. Kerana itu, orang yang bersih hatinya sentiasa menjaga keikhlasan dan ikutan kepada sunnah Nabi SAW. Makna ada dua. Satu, dia tengok amal dia ni sah ke tak sah. Dua, Allah Ta'ala terima ke tak terima. Untuk sampai ke sini, sah ke tidak sah, terima ke tak terima, apa ukurannya? Ukurannya ialah kita ikut Rasulullah, ikut sunnah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, kita sedang berada di landasan dia. Kalau kita belajarlah, sedang berada di landasan. Seorang Muslim tidak akan dapat melaksanakan perintah agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita. Khususnya mana? 300 tahun sejak daripada zaman Rasulullah. Bahasa mudah begini, sahabat sekalian. Macam sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Seumpama kita kata, Allahu Akbar. Baru saya sebut semalam. Imam apa lupa dah. Termasuklah imam-imam mazhab ini. Masih dalam lingkungan mana? Lingkungan As-Salafus Saleh. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Kerana Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan amal saleh. Sahabat sekalian, kita ini nak masuk syurga.
nak masuk syurga, amal kita hendaklah amal mana? Amal yang disebut tadi, amal yang sahih, amal yang sah. Kemudian kita nak amal kita diterima oleh Allah. Untuk amal kita sah itu, kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita ikut Rasulullah, kita juga hendaklah ikhlas hati kita. Jadi sahabat sekalian, ini benda besar. Kita nak masuk syurga, tapi kita beramal tidak berdasarkan kepada ilmu. Kita main buat aja. Kita ulang lagi sekali kata pengarang ini. Seorang Muslim tidak akan dapat melaksanakan perintah agamanya. Masalah akidahnya, masalah fiqahnya, masalah akhlaknya, apa-apalah. Hidup individu, hidup keluarga, masyarakat, bak pakaian, semua sekali. Seorang Muslim tidak akan dapat melaksanakan perintah agamanya dengan benar, kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Salih. Agama Islam, perhatikan yang merah tebal itu. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Al-ilm wal-amal. Dua. Al-ilm wal-amal. Ilmu dan amal. Kerana Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Dua-dua sekali. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak ada amal soleh, maka Tuhan tak terima kita. Amal soleh itu pula dia bergantung kepada ilmu kita. Maka sahabat-sahabat sekalian, di sinilah letak syarat besar kita. Bila kita kata, apa pasal nak cari ilmu sangat? Kerana itu jalan mudah ke syurga. Ngapa? Kerana agama Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Sahabat sekalian, mari kita lihat ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saya tengok di handset saya ni, nampaknya line kita ni sangkut-sangkut. Coba sahabat-sahabat yang sedang live dengan saya ni beri sikit pandangan, betul ke? Tempat saya kata tuan-tuan cantik tak apalah. Tempat saya ni slow, coba tuan-tuan letak komen sikit nak tengok. Sahabat sekalian, balik semula tadi. Hak mana nak balik tadi ni? Islam, agama ilmu dan amal. Islam, agama ilmu dan agama amal. Bukan beramal tanpa ilmu dan bukan ilmu tanpa amal. Dua-dua sekali. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan membawa ilmu dan amal soleh. Kita pergi balik ayat Quran tadi. Apa maksud huraian daripada ayat ini? Al-huda wa dinil haq. Yang dimaksudkan dengan al-huda, yakni petunjuk dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat mestilah ilmu berdasarkan pada Al-Quran dari Rasulullah. Dan yang dimaksudkan dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal yang saleh. Bukan amal saleh ni sembahyang, puasa, zakat, haji, sembelih korban, bukan hak tu saja. Amal saleh dalam bentuk yang kita sebut apa nama? Dalam bentuk
makan minum pun ya, dalam bab-bab jual beli, dalam bab-bab ekonomi, dalam soal pemerintahan, pentadbiran. Itu kena semua amal soleh. Nanti bahagian ini kita akan sentuh pada masa akan datang. Jadi sahabat sekalian, yang dimaksudkan dengan al-huda, petunjuk dalam ayat di atas adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksudkan dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal-amal yang kita buat. Amal itu ialah amal yang saleh, yang baik. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum dan berita yang datang daripada Allah, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi akal kita. Kita sebut dia kognitif. Orang cikgu dulu kan, kognitif. Kita bercakap soal hati, roh. Tak silap saya disebut afaktif. Ni, soal jiwa kita ni, emosi. Lagi satu ialah jasad. Dalam ilmu pendidikan dia panggil psikomotor. Bukan ajinomotor. Psikomotor. Jadi tiga-tiga ini kita nak kena jaga. Akal kita, hati rohani roh kita dan juga jasad kita. Macam mana caranya? Tak ada caranya melainkan kita mesti ada ilmu. Allahu Akbar. Cantik sahabat sekalian. Sahabat sekalian, baginda sallam menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata kerana Allah. Mana kita buat pengabdian diri kita, jangan syirik pada Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ini perintah Nabi. Mencintai Rasulullah, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik dan beramal saleh. Baginda sallam melarang umatnya dari perbuatan syirik, dari amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, bagi badan, akal sekali, dan juga kehidupan dunia dan akhirat. Semua ni macam mana nak dapat benda ni? Macam mana nak dapat semua ni? Nak dapat semua ini tidak ada cara lain melainkan kita kena mendapatkan ilmu. Itu tajuk dia. Tajuk kita. Apa nama tadi? Tajuk kita belajar adalah jalan mudah menuju ke syurga. Ini siri yang kedua. Nanti besok kita sambung lagi. Sekolah subuh besok. Cara untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Ni, nak dapat petunjuk ni, guide ini. Dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syarak. Ilmu syarak ni ilmu Islam lah. Nanti besok kita sambung ni. Sambung hukum dalam kita menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita nak belajar. Besok. Cara untuk mendapat hidayah, petunjuk dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syarak. Ilmu syarak ni Islam lah. Syariah. Mahkamah syariah. Itu maksudnya. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat kita membezakan di antara yang hak dan yang batil. Antara yang hak dan yang batil. Antara tauhid dan juga syirik. Sunnah dan bid'ah. Yang ma'ruf dan yang mungkar. Dan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Menuntut ilmu akan menambahkan hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu tadi kita dapat dua-dua. Hak yang kita baca dalam Sayyidud Du'a. Masih ingat Sayyidud Du'a? Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan. Di akhirat juga kebaikan.
dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Kan kita minta dua. Fid dunya hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirat hasanah. Dua-dua. Orang Islam tak tinggal dunia. Siapa kata orang Islam tinggal dunia? Tak tinggal dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Tak tinggal dunia. Tapi kita nak dapat hidup di dunia, kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, tak ada cara lain melainkan kita kena mendapatkan hidayah petunjuk. Dan nak dapat hidayah petunjuk ini ialah dengan cara menuntut ilmu syarak, ilmu syariat. Islam tu sendirilah. Bila kita dah belajar Islam, kita boleh membezakan mana al-haq yang benar, mana al-batil, mana satu tauhid, mana satu syirik, mana satu sunnah mengikut perjalanan hidup Nabi, mana satu bid'ah, rekaan yang tak disandarkan kepada Rasulullah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Semua ini kita akan dapat dia kalau kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Masih ingat saya sebut subuh tadi? Masih ingat subuh tadi? Doa yang Nabi baca khusus untuk waktu subuh. Masih ingat? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Dua, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Halal sudah mestilah kau sebut baik. Rezeki, makan, minum, kesihatan tu rezeki. Lagi satu, wa amalan mutaqabbala. Segala kerja buat kita, amal-amal kita, amal kebaikan, amal kebajikan, apatah lagi amal ibadah. Amal kebaikan, amal kebajikan, amal ibadah. Kan? Kita nak supaya ianya mutaqabbala, diterima oleh Allah. Caranya, apa caranya? Caranya ialah menuntut ilmu akan menambahkan hidayah petunjuk serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maksud bahagia ni bukan makna kita tak sakit, sakit. Bukan makna tak susah, susah. Bukan bermakna orang tak jahat pada kita. Tapi kita boleh menempuh hidup dengan baik. Pasal kita ada ilmu sikit, kita boleh menjalani hidup kita